Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Syukur kehadirat ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersua kali ini di dalam satu forum ilmiah yang dianjurkan oleh Dewan Belia Majlis Dakwah Negara dengan kerjasama Pertubuhan Legasi Tun Abdullah Ahmad Badawi yang dibawakan secara langsung dari Legacy Studio Pejabat Tun Abdullah Ahmad Badawi Putrajaya bagi membincangkan berkenaan cabaran belia yang berlaku di dalam bidang pendidikan pada masa kini. Sebelum itu saya ingin mengalu-alukan penyertaan tuan-puan pada majlis kita pada pagi ini, dan majlis kita tunda 30 minit kerana kita terdapat masalah teknikal sikit. Jadi semoga kita semua akan memperoleh manfaat yang berguna daripada forum ini insya-Allah. Okay, saya Muhammad Hafiz bin Mat Ramli, Timbalan Pengerusi Dewan Belia Majlis Dakwah Negara selaku moderator webinar kita pada pagi ini. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, saya ingin menerangkan tajuk dialog belia kita pada pagi ini, iaitu cabaran belia pasca pemulihan COVID-19 dalam pembelajaran sepanjang hayat berasaskan pendidikan TVET di Malaysia. Sebagai pembuka bicara, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Dari Kuantan ke Putrajaya, singgah di Temeloh membeli durian. Pembelajaran sepanjang hayat banyak manfaatnya, mari para belia kita renungkan. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan 3 orang ahli panel kita yang kita jemput pada pagi ini untuk sesi webinar kita pada pagi ini yang akan bersama-sama kita dalam dialog ini. Ahli panel kita yang pertama saya perkenalkan Puan Wan Marina binti Wan Muhammad Nur Walid, Ketua Penolong Pengarah Unit Pembelajaran Sepanjang Hayat, Bahagian Kurikulum Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Sedikit latar belakang Puan Wan Marina. Beliau pernah berkhidmat di bahagian perancangan penyelidikan dan dasar Kementerian Pendidikan Tinggi, membantu merangka perancangan pembangunan modal insan bagi sektor pengajian tinggi negara selaras dengan dasar KPT dan menyelaras dan memantau pelaksanaan program PSH dan PISH, iaitu pembelajaran sepanjang hayat dan pendidikan Islam sepanjang hayat di peringkat Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Selamat datang Puan Wan Marina. Okey, seterusnya ahli panel kedua, segak dan berkarisma orangnya, Tuan Haji Muhammad Zainuddin bin Isin. Biasa saya panggil Tuan Haji ni Encik Din saja. Beliau adalah pensyarah kanan Politeknik Nilai Negeri Sembilan. Jadi sedikit latar belakang Tuan Haji ialah pernah menjadi Ketua Unit Pembelajaran Sepanjang Hayat Jabatan Pendidikan Kolej Komuniti. Pernah juga menjadi Ketua Jabatan Pembelajaran Sepanjang Hayat Kolej Komuniti Kuala Langat, penggubal pelan strategi PSH dan PISH bersama Open University Malaysia dan Universiti Sains Islam Malaysia, dan juga Haji juga terlibat sebagai urustia beberapa program pembelajaran sepanjang hayat di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Okey, selamat datang Tuan Haji Zainuddin. Okey, ahli panel kita yang ketiga, nun jauh di utara, saya perkenalkan Encik Yusrizal Sufardi Muhammad Yunan, Sekretariat Dewan Belia Majlis Dakwah Negara, dan sedang bersiaran langsung dari studio e-learning Politeknik Tuanku Said Sirajuddin Perlis. Okay, sedikit latar belakang Encik Yusrizal adalah pernah menjadi Timbalan Ketua Kumpulan Kerja Penyelidikan, Penerbitan dan Inovasi Dewan Siswazah Majlis Dakwah Negara. Selamat datang ke webinar. Saya perkenalkan Encik Yusrizal, ketiga ahli panel kita pada hari ini. Jadi sebelum itu saya akan menerangkan sedikit format webinar dialog belia kita pada pagi ini, yang mana webinar dialog belia kita pada pagi ini akan dijalankan sebanyak 2 pusingan, iaitu setiap pusingan saya akan ajukan satu soalan kepada setiap ahli panel kita, dan setiap pusingan akan habis, kita akan tanyakan soalan yang kita perolehi daripada peserta-peserta online kita daripada Facebook. Jadi kita persilakanlah peserta-peserta kita untuk menanyakan soalan ketika program ini sedang berlangsung, dan kita akan cubalah menjawab beberapa soalan yang dikemukakan oleh penonton kita.
Dan setelah selesai pusingan kedua, kita akan buat kesimpulan daripada ahli panel-panel dan kita akan adakan penutup rangkuman bagi kita punya webinar dialog belia kita ini. Okey, baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu berkaitan tajuk forum kita pada hari ini. Jadi seperti yang kita semua maklum, kita dilanda, bukan sahaja negara kita tetapi dunia sedang dilanda pandemik COVID-19. Jadi dengan pandemik COVID-19 ini banyak sektor-sektor yang terjejas dan antaranya ialah sektor pelancongan, usahawan sosial, industri kreatif, persatuan peniaga, teknologi dan e-dagang, perumahan, pembuatan sumber manusia, perubatan swasta, perkhidmatan profesional, pertubuhan bukan kerajaan, pertanian dan peladangan dan juga sektor pendidikan yang kita akan bincangkan pada pagi ini. Jadi industri pendidikan tinggi yang bernilai RM35 bilion menurut berita harian yang saya petik dalam ekonomi negara menghadapi cabaran ekoran kekangan menarik pelajar antarabangsa. Manakala dari segi komuniti, contoh seperti peniaga kecil, penjual kuih, peniaga pasar malam, tukang jahit, penjual burger dan sebagainya tiada punca pendapatan yang tetap. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan sejauh manakah cabaran belia era pasca pemulihan COVID-19 dalam pembelajaran sepanjang hayat berasaskan pendidikan TVET di Malaysia. Jadi sebagai pembuka forum kita pada pagi ini, saya ingin bertanyakan soalan kepada panel kita yang pertama iaitu Puan Wan Marina. Ya, Puan Wan Marina, boleh jelaskan peranan institusi Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti bagi membudayakan pembelajaran sepanjang hayat iaitu PSH dalam pendidikan TVET. Okey, dipersilakan Puan Wan Marina. Terima kasih Tuan Moderator. Assalamualaikum. Sebelum kita pergi lebih jauh, di sini saya ingin memperkenalkan sedikit tentang Jabatan JPPKK iaitu Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti. Untuk makluman semua, Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti ini merupakan salah satu jabatan di bawah Kementerian Pengajian Tinggi iaitu KPT. Okey. Di bawah JPPKK terdapat dua buah institusi iaitu Politeknik dan Kolej Komuniti. Sehingga kini terdapat 36 buah politeknik di seluruh Malaysia dan 104 buah kolej komuniti di seluruh Malaysia. Itu sedikit pengenalan tentang JPPKK. Berdasarkan soalan yang telah ditujukan kepada saya berkenaan dengan pembudayaan PSH, berikan saya sedikit masa untuk menceritakan tentang PSH itu sendiri. PSH adalah singkatan nama kepada pembelajaran sepanjang hayat, iaitu merupakan satu aktiviti peningkatan kemahiran, pengetahuan, kompetensi dalam aspek berkaitan dengan peribadi, sosial dan pekerjaan. Sebagai untuk meningkatkan pembelajaran sepanjang hayat, Kolej Komuniti merupakan salah satu institusi TVET yang telah berusaha untuk menawarkan beberapa kursus kemahiran. Di bawah Kolej Komuniti terdapat 22 kluster kemahiran yang telah ditawarkan kepada komuniti, iaitu yang kursus yang paling diminati antaranya ialah kraft tangan dan hiasan dalaman, jahitan dan pakaian, catering dan sajian, kerohanian dan keagamaan. Untuk makluman juga, kursus ini adalah ditawarkan kepada semua komuniti yang berhampiran dengan kolej komuniti tersebut. Antara kumpulan fokus yang paling banyak menyertai kursus yang ditawarkan kolej komuniti ialah warga emas, miskin tegar, orang asli, belia,
ibu tunggal dan golongan OKU yang tidak ketinggalan dalam menyertai kursus yang ditawarkan oleh College Community. Untuk makluman juga, kursus yang ditawarkan oleh College Community ini ditawarkan dalam 3 bentuk, iaitu formal. Formal iaitu dalam bentuk kursus yang memberikan kelayakan akademik atau pembelajaran yang diiktiraf, dan kursus bukan formal iaitu kursus yang diberikan tetapi tidak semestinya memberi kelayakan akademik yang khusus. Dan seterusnya, kursus tidak formal iaitu menambah baik kualiti kehidupan seseorang yang menyertai kursus yang ditawarkan oleh College Community. Selain itu juga, kursus yang ditawarkan oleh College Community ini dijalankan secara fleksibel, iaitu sama ada hujung minggu, waktu-waktu kursus yang fleksibel dan juga secara online. Okey, terima kasih ahli panel kita yang pertama. Penerangan yang sangat padat dan jelas. Sememangnya kita akui College Community ini menjadi hub pembelajaran sepanjang hayat di Malaysia yang memberikan kemahiran kepada belia dalam pelbagai bidang seperti yang telah dimaklumkan oleh Puan Wan Marina. Ada 22 kluster lah yang mana kita boleh pilih kita nak menyertai kluster yang mana satu. Dan juga terdapat juga pendidikan TVET yang berasaskan kecekapan menggunakan kursus modular seperti yang dimaklumkan tadi, yang diguna pakai dalam memenuhi permintaan industri bagi membolehkan pelajar menyertai pasaran pekerjaan dengan kelayakan dan kemahiran. Dan juga kalau kita lihat juga apa yang telah dimaklumkan tadi, sistem latihan dual ni sering dikatakan sebagai langkah menyokong TVET dan mengurangkan kadar pengangguran belia. Okey. Jadi kita teruskan kepada ahli panel kita yang kedua, Encik Yusrizal. Encik Yusrizal, apakah usaha-usaha Encik Yusrizal, persoalan kita kepada ahli panel kita yang kedua, saya pergi kepada Haji dulu, Haji Zainuddin bin Isin. Haji Zainuddin bin Isin, apakah usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Politeknik dan College Community dalam membudayakan PSH, iaitu pembelajaran sepanjang hayat? Okey, dipersilakan Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Hafiz, Puan Wan Marina dan Cik Yusrizal. Saya nak menyambung apa yang ditanya oleh oleh moderator tadi. Antara usaha-usaha yang telah dijalankan oleh College Community khususnya, sebab saya lama dengan sistem College Community. Di peringkat awal memang kita menjalankan kursus ini secara mendekati komuniti. Tapi akhir pada kita telah berjaya merangka satu plan tindakan atau plan strategi untuk menggerakkan kursus pembelajaran sepanjang hayat secara lebih berkesan di dalam komuniti. Di antaranya ialah kita telah College Community telah wujud, sebagaimana tadi kita dah ada 101 buah College Community di hampir seluruh kawasan parlimen. Sebenarnya sepatutnya kita menubuhkan 222 College Community, tapi oleh kerana kedudukan geografi, kita telah menyediakan banyak College Community yang mudah diakses oleh komuniti untuk datang, bertanya dan mendapat konsultasi untuk sebarang kursus. Ini salah satu mekanisme yang ada dalam kita menarik peranan College Community dan juga Politeknik dalam menarik masyarakat untuk berkursus. Penonton-penonton belia-belia yang ada di luar sana, bolehlah kalau lihat logo College Community itu boleh masuk, walk in, bertanya kan apakah kursus-kursus yang saya boleh belajar, ataupun boleh pergi melalui laman web College Community. Yang kedua, secara sedar atau tidak sedar sebenarnya kita telah mempromosikan program-program pembelajaran sepanjang hayat ini melalui aktiviti-aktiviti yang dianjurkan, sama ada dalam bentuk contohnya yang paling besar ialah kombinasi antara semua kementerian-kementerian. Kita menganjurkan apa yang kita panggil sebagai karnival pembelajaran sepanjang hayat. Saya sudah 2-3 kali dianjurkan. Dan juga di sekitar kawasan kadang-kadang kita College Community ini dia bekerjasama dengan
aktiviti-aktiviti masyarakat yang dianjurkan oleh ahli parlimen, NGO dan sebagainya. Saya tak langsung mendekati dan mendepani program pembelajaran sepanjang hayat. Jadi sebenarnya yang ketiganya, kita juga memberi pengiktirafan. Pengiktirafan contohnya kita akan bekerjasama dengan yang semasa pengalaman saya dulu, kita bersama dengan MDEC melalui program e-usahawan dan program e-rezeki. Begitu juga dengan contohnya kita bekerja, dengan adanya kerjasama itu, bila kita melalui seorang itu boleh mencari rezeki melalui program e-rezeki. Yang kedua, yang seterusnya ialah melalui pengiktirafan juga. Kadang-kadang kita juga bekerjasama dengan banyak agensi-agensi lain seperti Badan Pengiktirafan Suruhanjaya Tenaga dan sebagainya lah, dengan badan-badan yang di luar sana untuk kita mendapat pengiktirafan, sama ada dalam bentuk modul atau dalam sijil-sijil yang kita tawarkan dengan dalam jangka masa pendek, sama ada 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan dan sebagainya. Dan yang akhir sekali, di antara yang kita boleh usahakan supaya belia-belia di sana dapat menjalankan program pembelajaran sepanjang hayat ini ialah kita cuba mendapatkan pembiayaan ataupun melalui NGO, melalui agensi-agensi kerajaan, melalui AJSC, sebagaimana contoh kita telah bekerjasama dengan Kolej Komuniti Sabak Bernam khususnya. Kita telah bekerjasama dengan Baitul Ihsan, iaitu satu tempat penjagaan remaja-remaja, remaja belia-belia ni, mendapat dana untuk membuat program-program kemahiran seperti menjahit, masakan dan sebagainya. Jadi sebenarnya usaha-usaha yang dilakukan oleh komuniti yang saya sebut tadi, 4 tadi, seperti kita menyediakan pasarana, kita menjalankan promosi, kita memberi pengiktirafan kepada sijil-sijil yang kita keluarkan, dan pembiayaan, tidak lain tidak bukan ialah kalau dalam konteks pasca COVID sekarang ini, pemulihan pasca COVID ini, dia memberi peluang kepada komuniti di luar sana, khususnya belia-belia, untuk menjana pendapatan. Sama ada menjana pendapatan di rumah ataupun menjana pendapatan secara kita menjual secara online dengan kemahiran-kemahiran yang kita ada. Sama ada kita membuat biskut, kita membaiki washing machine, kita servis aircon dan sebagainya. Ini adalah kursus-kursus yang boleh belia-belia di sana boleh datang ke Poli atau Kolej Komuniti, mendapat konsultasi untuk menjalankan program-program bersama dengan pihak Kolej Komuniti dan Politeknik yang diterajui oleh di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Terima kasih, Cik Hafiz. Okey, terima kasih kepada ahli panel kita yang kedua. Jadi berdasarkan penerangan ahli panel kita tadi, dapat kita lihat di sini bahawa banyak kursus PSH, pembelajaran sepanjang hayat, yang telah dilaksanakan lah oleh Kolej Komuniti khususnya dan Politeknik juga. Dan yang saya maklum bahawa Kolej Komuniti adalah yang utamalah dalam menyediakan kursus pembelajaran sepanjang hayat. Tidak dilupakan juga dengan Politeknik, ada menyediakan kursus-kursus pembelajaran sepanjang hayat yang profesional lah. Contoh macam seperti sijil, persijilan halal dan sebagainya ya. Dan ini secara tak langsung dapat memberikan nilai tambah lah kepada komuniti, khususnya belia dalam meningkatkan kemahiran seperti dijadikan hobi dan sebagainya, dan juga boleh menjadikan satu pendapatan sampingan atau menjana kewangan belia itu sendiri. Maka kita lihat pembelajaran sepanjang hayat ini sangat penting dan sangat bagus jika kita sertai lah. Jadi soalan kita pada ahli panel kita yang ketiga pula, Encik Yusrizal, pada pandangan Encik Yusrizal selaku Sekretariat Dewan Belia Majlis Dakwah Negara, apakah cabaran yang mungkin dihadapi oleh belia dalam mengikuti aktiviti PSH bagi pengajaran dan pembelajaran pasca pemulihan COVID-19? Dipersilakan Cik Yusrizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Dan saya ingin ucapkan tahniah kepada penonton-penonton sekalian kerana telah
dipupuk dan digambling keupayaan dan juga kebolehannya untuk menyumbang kembali kepada negara. Dan kalau kita lihat penglibatan beliau sebenarnya secara langsung akan membantu mempercepatkan lagi proses pemulihan negara apabila mereka terlibat secara langsung dan berterusan dengan aktiviti pembelajaran sepanjang hayat. Saya juga ingin menyentuh bahawa sedar tak sedar sebenarnya beliau-beliau ini telah terlibat dengan pembelajaran sepanjang hayat sepanjang PKP. Kalau kita lihat berapa ramai beliau yang telah mengikuti pembelajaran online tanpa mereka secara itu dinamakan sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Contohnya beliau mula start belajar memasak, belajar menanam, berkebun dan sebagainya. Sebab tu kita sampai ada grup dipanggil grup masak tak jadi Facebook Sebabnya kita belajar dan kita share kebanggaan kita belajar walaupun tak jadi, tapi kita telah ada inisiatif untuk belajar. Dan tanpa kita sedari sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan beliau-beliau di luar sana dah terlibat dengan pembelajaran sepanjang hayat. Dan kalau kita perasan sekali lagi sepanjang PKP ini juga pembelajaran sepanjang hayat juga tertumpu kepada beberapa kluster. Antara kluster yang paling mendapat sambutan adalah kluster keagamaan. Kita boleh lihat wujudnya berjuta-juta imam-imam muda yang belajar bagaimana nak jadi imam tarawih di rumah. Bila kita sebut belia dia tak semestinya dia tak jadi ayah atau suami kan. Dan juga belajar bagaimana nak jadi imam solat tarawih, solat raya dan sebagainya. Yang itu juga merupakan pembelajaran sepanjang hayat yang mereka perolehi daripada pelbagai saluran yang ada. Dan yang paling popularnya termasuk saya menggunakannya adalah YouTube. Kita belajar, kita lihat di segi fatwa, bukti punya online dan sebagainya untuk mempelajari sesuatu perkara yang dapat menambah baik kemahiran kita dan juga pengetahuan kita. Jadi bila kita sebut pada konsep cabarannya, cabaran yang paling ketara bagi beliau adalah untuk mengenal pasti institusi yang berupaya untuk menawarkan program pembelajaran sepanjang hayat dalam keadaan normal baru di mana adanya SOP baru yang perlu dipatuhi. Kerana kerajaan seperti saya sebut pada awal tadi telah menyediakan institusi kewangan yang cukup besar supaya institusi bersedia untuk menerima anda sebagai pelajar, sebagai orang yang ingin mempelajari dan meningkatkan kemahiran. Maka cabaran bagi tuan-tuan pula di luar sana adalah untuk mengenal pasti institusi mana yang menggunakan peruntukan dengan sebaik mungkin melibatkan kerajaan, dan caranya mudah seperti mana disebut oleh panel kedua kita tadi. Tuan-tuan boleh pergi kepada institusi pilihan masing-masing maupun melihat laman web institusi yang ada seperti Politeknik, KOSBT, IKM, IKBN, ILP dan sebagainya. Di situ akan ada maklumat tentang kursus-kursus jangka pendek, kursus jangka panjang, kursus peringkat CG dan diploma. Ambillah peluang itu supaya kerana tuan-tuan merupakan harapan negara sebenarnya. Pada masa yang sama, suka juga untuk saya sebut bahawa selain pada cabaran untuk mencari maklumat tentang institusi tersebut, tuan-tuan juga berhadapan dengan cabaran untuk memilih institusi yang mempunyai sumber-sumber mencukupi daripada sudut infra, tenaga pengajian kompeten, terutamanya yang mempunyai kompetensi PMP di atas talian. Dan sebagai orang yang terlibat hampir 17 tahun dalam dunia pendidikan di negara, saya boleh katakan alhamdulillah sistem pendidikan kita ini menjadikan tenaga pengajar yang baik serta infra yang baik. Maka cabarannya bak kata orang itu nasi di pinggan, tangan dah basuh tinggal nak makan je. So itu cabaran yang kedua yang perlu disahut oleh beliau-beliau sana untuk meningkatkan kemahiran sedia ada bagi memenuhi kekosongan modal insan yang ada di negara kita selepas pasca COVID-19. Serta cabaran yang ketiga yang boleh saya sebut dalam masa yang terhad ini adalah cabaran untuk kekal fokus dan mengubah sikap serta menguatkan mental dalam menghadapi pengajaran dan pembelajaran mood pasca COVID-19, terutamanya dalam konsep e-learning ataupun secara online atau talian kerana bukan senang untuk mengekalkan fokus seperti mana fokus kita main game PUBG dan sebagainya, tengok YouTube. Sebenarnya belia ni lebih hebat atas talian, cuma kita kena tumpukan tenaga kita untuk melihat perkara-perkara yang melibatkan ilmu yang boleh meningkatkan kemahiran dan juga
kemahiran dan juga pengetahuan diri masing-masing. Dan saya percaya cabaran itu bukannya satu perkara yang sukar bagi belia negara kita yang telah terdidik dan terlatih untuk mengadaptasi perkara-perkara baru ke arah kebaikan diri sendiri, keluarga, agama dan negara. Terima kasih. Terima kasih kepada ahli panel kita yang ketiga. Jadi di sini mungkin dari segi cabaran yang dihadapi oleh belia tu dalam memilih institusi yang menawarkan kursus-kursus PSH yang menarik minat mereka dan juga yang boleh memberikan satu nilai tambah kepada mereka. Dan jika kita lihat dalam pasca COVID-19, pemulihan pasca COVID-19 ni, mungkin kursus dijalankan mungkin secara online dan sebagainya, dan itu adalah satu cabaran juga kerana kursus pembelajaran sepanjang hayat ni lebih kepada kemahiran ya. Okey, jadi kita telah sampai di hujung pusingan yang pertama. Jadi saya akan cuba bacakan soalan-soalan daripada peserta kita. Terdapat satu soalan daripada penonton live kita, iaitu Encik Syahanas Razimi daripada Politeknik Paguh. Soalan dia, berminat untuk menyertai kursus PSH di College Community. Jadi dalam pasca pemulihan COVID ni bagaimana dia nak sertai, atau adakah kursus dijalankan secara maya atau secara datang ke institusi? Jadi saya rasa soalan ni mungkin sesuai saya ajukan kepada Puan Wan Marina. Silakan Puan Wan Marina. Okey, untuk makluman yang bertanya tadi sebentar tadi, bermula 1 Julai 2020, kursus pembelajaran sepanjang hayat di College Community telah berlangsung secara normal dengan norma baharu seperti mana yang telah disarankan oleh MKN dan KKM. Kepada individu yang berminat, boleh terus berhubung ke institusi atau college community atau politeknik yang berdekatan untuk mengetahui kursus yang sedang dalam perancangan, atau boleh terus melawati kita punya laman sesawang mypolicc.edu.my, atau terus kepada laman web kolej-kolej yang diminati atau berdekatan. Okey, jadi maknanya untuk pasca pemulihan COVID ni kursus PSH di College Community tetap berlangsung seperti biasa, dan juga tetap berlangsung ya sejak 1 Julai 2020 berdasarkan norma baharu, iaitu menjalankan seperti mana yang telah disarankan oleh kerajaan, iaitu memakai pelitup muka kepada yang bergejala, tidak boleh hadir sekiranya bergejala, dan penjarakan sosial dan seperti lain-lain yang telah disarankan. okey, terima kasih Puan Marina. Okey, kita ambil satu lagi soalan daripada penonton. Saya berminat untuk menyertai kursus masakan di College Community. Jadi berapa yuran bayaran yang dikenakan oleh College Community? Okey, berkaitan yuran, kita kenakan dua jenis yuran, iaitu satu yuran pendaftaran. Yuran pendaftaran ialah kadarnya adalah 1 jam RM1. Okey, dan minima kursus yang dijalankan adalah 5 jam. Okey, dan kursus dan satu lagi adalah kos bahan. Sekiranya kursus yang ingin diikuti adalah, contohnya adalah membuat kek. Okay. So bahan yang dikenakan katanya adalah RM10. Jumlah kursus jam tempoh kursus adalah 5 jam. So 5 jam tambah kos bahan RM10 menjadikan total adalah jumlah perlu dibayar oleh peserta adalah RM15. Dan kos yuran adalah berbeza mengikut
khusus atau yang ingin diikuti. Contoh masakan apa? Masakan kek, membuat nasi dagang, dan juga apa-apa yang diminati lah. Berdasarkan permintaan lah. Okey, terima kasih Puan Marina. Cik Hafiz, boleh saya tambah sikit? Okey, boleh Cik Haji Zainuddin. Okey, yang sebagaimana yang Puan Marina sebut tadi, pertamanya kalau yang bertanya tadi minat khusus masakan, dia ada dua kaedah lah. Sebaiknya kalau pergi ke kolej komuniti yang berdekatan. Kalau kata dia tinggal di Sungai Petani, dia pergi ke Sungai Petani. Itu yang pertama lah, untuk dia mendapatkan jumlah peserta yang mencukupi. Sebab kita akan menjalankan kursus tu bila peserta mencukupi. Mungkin sekitar 15 orang atau 10 orang supaya kos efektif lah. Yang keduanya, kalau kita tak nak bercampur dengan orang lain, kita mungkin boleh mencari kumpulan belia. Belia, katakan belia yang di Sungai Petani itu, cari satu kumpulan belia atau melalui mana-mana agensi 10 orang, 15 orang, pergi berbincang dengan kolej komuniti. Kita boleh customizekan program yang kita nak. Contohnya kalau dalam kluster masakan ke, kita nak masak apa. Katakan sekarang ni nak buat biryani gam ke, nak buat nasi Arab ke, mungkin itu adalah kluster masakan bab-bab nasi. Ataupun nak masak kluster kulineri, ataupun mungkin selain daripada masakan nak belajar handphone, repair handphone, ataupun nak belajar webinar ni kan, nak macam mana cara nak buat live bersama kawan-kawan. Maknanya boleh, sekarang ni tak perlu pergi jauh, mesyuarat pun dah boleh guna. Ini adalah satu sebenarnya normal baru yang berlaku dalam kita punya lah. Saya tadi walaupun yang bertanya tadi nakkan masakan, tapi sebenarnya banyak lagi yang kita boleh. Ataupun sekarang ni musim nak tanam durian musangking katakan. Macam mana kita nak belajar. Contohnya ada kolej-kolej komuniti yang mengajar bidang pertanian. Kolej komuniti minyak tanah misalnya kata, dia mengajar landscape dan pertanian. Ataupun kita boleh import pensyarah itu sendiri melalui kolej yang berdekatan. Saya ambil contoh, katakan di kolej komuniti A dia tidak ada kursus tu, dia tak ada kursus landscape. Tapi kita memerlukan khidmat untuk belajar landscape, sama ada kita pergi ke kolej tu ataupun kita bawa pensyarah pakar tu untuk mengajar komuniti atau belia yang berada di sekitar kawasan tu. Itulah maknanya yang kita fleksibilitinya kolej komuniti dengan yurannya yang murah dan sangat-sangat membantu kepada peserta yang berminat. Terima kasih Cik Hafiz. Okey, terima kasih Haji Zainuddin. Maknanya memang kursus-kursus yang ditawarkan oleh kolej komuniti ini sangat fleksibel, sangat murah dan memudahkan kepada peserta, kerana pensyarah tu boleh datang ke tempat yang diinginilah. Contohnya dalam satu kumpulan buat di Putrajaya, mungkin kolej komuniti Selayang, mungkin kolej komuniti Hulu Langat, mungkin kolej komuniti Kuala Langat boleh datang ke Putrajaya untuk mengajar, tenaga pengajar tu mengajar kursus pendek tersebut. Okey, kita ambil soalan terakhir untuk daripada penonton live, iaitu soalan daripada Encik Saiful Sayuti. Ini ahli Dewan Siswa Majlis Dakwah Negara. Encik Saiful ni dia tanya dia berminat untuk menyertai kursus pengurusan jenazah. Jadi kursus pengurusan jenazah tu, adakah kursus pengurusan jenazah ni diajar mungkin dalam konteks mandi jenazah sahaja ke, ataupun pengkebumian ke, ataupun macam mana? Mungkin ini lebih sesuai saya tanya kepada Haji Zainuddin lah, dia berpengalaman dalam kursus-kursus PISH ataupun Pendidikan Islam Sepanjang Hayat. Okay, dipersilakan Haji. Saya nak pergi yang ujung tu lah. Kalau kita buat kursus pengurusan jenazah sampai tanam, dia tak tanam mayat betul-betul kan, dia tanam tu, kalau tanam tu habis dah kan. Tapi sebenarnya itu yang saya kata, saya berbalik tadi, kalau kata nak buat kursus pengajian jenazah, mungkin saya tak tahu kan yang saudara yang bertanya tadi dia duduk di kawasan mana. Dia sampai satu tahap, kalau katakan di kolej komuniti itu dia tak ada pakar yang boleh mengajar pengurusan jenazah. Kita boleh berkolaborasi dengan masjid.
kita jumpa pihak pengurusan masjid, kita nak buat khusus pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah ni bila kita sebut pengurusan jenazah, dia bermula daripada lepas jenazah tu yang dah meninggal kan, bermula daripada kita mandi, kita kafan, sembahyang, mungkin tanam tu kita bawa ke kubur je lah, tapi kita tak tanam lah sebab biasa jenazah ni kita tak pakai lah jenazah. Kalau kita memang ada jenazah betul tak apa, tapi biasanya kita praktikal. Kita boleh buat the full pusingan, tapi dia mungkin makan masa yang lama lah. Mula mungkin kita start dengan khusus mandi, lepas tu cara mengkafan, lepas tu cara menyembahyang, bergantung. Tapi yang saya kata tadi, kalau kita boleh buat bersama dengan masjid, bersama dengan surau contohnya, kita boleh kumpulkan belia, contoh Majlis Dakwah Negara kan, dia boleh kumpulkan belia-belia Majlis Dakwah Negara, berbincang dengan masjid, pihak masjid berbincang dengan pihak college community. Kemungkinan kita boleh menyumbang dalam bentuk, contohnya kita perlu pengangkutan bas katakan untuk bawa belia, jemput, kita boleh jemput. Yang kedua, mungkin kita keperluan dari sudut membayar tenaga penceramah. Pihak college community ada peruntukan, mungkin boleh menggunakan peruntukan penceramah itu untuk membayar, ataupun kita collect sikit yuran, ataupun kalau Majlis Dakwah Negara saya rasa dia ada dana untuk menganjurkan kursus tersebut. Jadi sijil boleh dikeluarkan oleh komuniti bersama Majlis Dakwah Negara. Jadi saya rasa itu pengalaman yang kita pernah buat lah. Tak sama ada dengan masjid, dengan belia. Dalam konteks sekarang pasca COVID ni, mungkin pengurusan jenazah boleh juga diberi penerangan tentang bagaimana pengurusan jenazah yang lain. Contohnya pengurusan jenazah kalau HIV, pengurusan jenazah musim COVID kan, bagaimana dia disapu, ditayamum saja. Ini pendekatan-pendekatan yang kita boleh buat lah. Itulah uniknya college community. Di samping kita ada kursus-kursus yang sepenuh masa, kita ada kursus-kursus community yang kita kata kita boleh bincang bagaimana pelaksanaan di setempoh masa, jenis kursus dan sebagainya. Terima kasih. Maknanya sangat fleksibel ya Haji, maknanya dari segi masa, mungkin hujung minggu pun boleh buat, hari bekerja pun boleh buat ya Haji ya? Ya. Okey, terima kasih. Dia menjawab soalan yang telah diajukan oleh penonton kita secara live. Okey, seterusnya kita akan terus ke pusingan kedua. Kita kembali semula soalan kepada ahli panel kita yang pertama, Puan Wan Marina. Ya, Puan Wan Marina, soalannya bagaimanakah pelaksanaan program PSH berdasarkan norma baharu dan bentuk program pengajian yang relevan dengan keperluan belia setempat bagi pasca pemulihan COVID-19. Dipersilakan Puan Wan Marina. Okay, terima kasih Tuan Moderator. Sebenarnya soalan ni pun telah terjawab sebentar tadi. Okay, walau bagaimanapun kita sedia maklum yang mana kursus PSH di College Community telah pun bermula pada 1 Julai 2020 dengan mengamalkan norma baharu dalam tempoh kursus dijalankan. Walau bagaimanapun, kursus secara online buat masa ini amat digalakkan kerana ini adalah lebih selamat dan menjimatkan kos untuk peserta hadir ke kursus secara praktikal di college community. Oleh itu, semua peminat atau peserta yang bercadang untuk menyertai mana-mana kursus di college community boleh berhubung terus di college community yang berdekatan. Buat masa ini, semua kursus telah dijalankan seperti yang dirancang lah. Okay. Dan kalau untuk melihat secara keseluruhan, boleh melawat kita punya laman sesawang Poli CC, atau boleh terus menaik mana-mana college community yang berdekatan untuk mendapatkan apakah kursus yang terdekat yang telah dirancang. Para peserta juga yang berminat boleh berhubung terus apakah kursus yang memang telah dirancang dalam tempoh yang terdekat. Sebab kita pun telah membuat penjadualan semula lah berdasarkan arahan terbaru yang telah kita terima.
Okey, terima kasih Puan Wan Marina. Jadi kalau kita tengok kursus tetap berjalan seperti biasa walaupun kita masih lagi dalam perintah kawalan pergerakan pemulihan, tapi dia mengamalkan normal baharulah dari segi pelaksanaan pembelajaran tersebut. Dan sebenarnya saya juga ada pengalaman dalam menyertai kursus pembelajaran sepanjang hayat di College Community, iaitu kursus Simin Fero lah. Yang mana kalau kita tengok kursus Simin Fero ni mungkin untuk menyiapkan Simin Fero tu dari segi kursi, dari segi meja tu mungkin perlukan jarak yang dekat lah antara pengajar dan juga peserta. Tapi disebabkan pandemik COVID-19 ini mesti perlu ada penjarakan sosial sikit dan di tempat yang lapang, tapi masih lagi boleh berjalan seperti biasa ya. Okey, seterusnya kita pergi kepada ahli panel kedua kita, Haji Zainuddin. Bagaimana komuniti setempat, contohnya seperti NGO, persatuan penduduk dan persatuan yang disertai oleh belia dapat memanfaatkan kursus PSH, pembelajaran sepanjang hayat ini dalam pasca pemulihan COVID-19. Dipersilakan Tuan Haji. Terima kasih Cik Hafiz. Kalau kita melihat banyak NGO yang ditubuhkan di negara kita, dan semasa COVID ni masalah seolah-olah kita hilang hilang punca lah. Apa nak bagi training, latihan-latihan dan nak kita beri kepada terutamanya NGO yang berasaskan belia. Ataupun kadang-kadang kalau kita lihat sama ada NGO tu NGO agama, NGO sosial, NGO wanita, NGO yang berasaskan komuniti, pertanian dan sebagainya. Di bawah NGO ni dia ada wing, ada sayap kepada belia ataupun sayap kepada belia wanita dan belia lelaki. Saya menyerulah kepada semua NGO ni, sama ada dia NGO agama, NGO sosial, NGO wanita, supaya rebutlah peluang untuk melatih belia-belia kita terutamanya dalam bidang yang kita panggil sebagai bidang TVET ataupun bidang kemahiran yang banyak ditawarkan. Bukan hanya di college community sahaja, tapi kita ada banyak lagi pusat-pusat latihan yang menawarkan kursus-kursus kemahiran. Tapi hari ini kita fokus kepada college community dan politeknik. Saya menyuruh supaya kalau sebenarnya sebagaimana yang Puan Wan Marina sebut tadi, sekarang ni selepas 1 Julai, kita hampir-hampir melalui fasa-fasa normal, tapi masih lagi boleh kita laksanakan program-program bersemuka, terutamanya program-program kemahiran lah. Tapi kalau program-program yang berbentuk kuliah, ceramah tu kita boleh gunakan secara online, menggunakan sekarang ni banyak sebahasa musim sekarang ni kita tengok banyak yang program-program online muncul. Repair washing machine pun boleh pakai online. Maknanya kita boleh buat tip-tip yang menarik lah untuk dilihat, ditonton oleh penonton. Mungkin college community pun dia ada video-video yang sesuai yang boleh kalau kita buka YouTube college community ni, dia ada YouTube yang mengajak kita belajar kursus-kursus. Maknanya belia-belia boleh mulai sekarang ni berjinak-jinak lah dengan college community. Kalau nampak logo college community tu, nampak bangunan college community, masuklah bertanya apa kursus yang saya boleh dapat, sama ada untuk kita memperbaiki pendapatan kita, menjadikan dia pendapatan sampingan, nak menjadikan dia sebagai hobi, atau kita nak menggerakkan NGO terutamanya di kalangan belia-belia kita. Daripada sekecil-kecil program sehinggalah program yang mungkin boleh menjana pendapatan. Sama ada kita nak, contohnya macam Cik Yusrizal kata tadi, mungkin kita nak buka satu ladang, ladang pertanian, kebun komuniti katakan. Kita boleh menggunakan khidmat kepakaran college community. Mungkin kita nak belajar membuka kilang, macam nak buka kilang yang kecil-kecilan, IKS membuat mi. Kalau kita ada pengalaman di college community Arau, sampai dia boleh mengeluarkan produk
produk mi kuning. Kolej tu sendiri keluarkan produk, ataupun boleh nak belajar cara nak buat bos kuih tempoyak kan. Tempoyak pating. Di Kolej Komuniti Jerantut. Dan sebanyak kadang-kadang kalau kita lihat Kolej Komuniti pun dia dah ada produk-produk yang dia keluarkan yang boleh kita share dengan belia-belia ni. Mungkin belia nak jadi pengedar atau nak mencipta syarikat sendiri, atau nak mewujudkan perniagaan-perniagaan untuk mengatasi masalah pasca COVID ni yang kalau diberitakan kemungkinan ramai yang akan hilang mata pencarian, terutamanya belia-belia dan ataupun belia-belia yang graduate daripada universiti yang tak ada kerja. Jangan tunggu pekerjaan, kita mencipta pekerjaan, kita diistilahkan sebagai job creator. Jangan kita tunggu pekerjaan. Jadi saya nampak peranan ini dia boleh dimainkan oleh NGO. NGO boleh menggemblengkan tenaga-tenaga belia ni 10 orang, 15 orang, bentuk satu tenaga, dan mungkin kita boleh bantu belia ni untuk mencari dana. Kalau surau-surau masjid tu peruntukkanlah sedikit duit untuk dana latihan dan sebagainya. Saya rasa belia ni adalah mungkin Cik Yusriza dia pun terlibat dengan belia. Saya ni dah belia tua. Mungkin kita boleh lihat belia ni adalah masa depan mereka lah akan meneraju negara. Sebab belia ni adalah tiang negara. Terima kasih Cik Hafiz. Okey, terima kasih Haji Zainuddin. Jadi kalau tengok di sini contohnya seperti Dewan Belia Majlis Dakwah Negara, mungkin kita boleh hantar dalam 10 atau 20 orang peserta kita untuk menyertai kursus PSH di kolej komuniti atau di politeknik, bagi boleh mewujudkanlah seperti yang dimaklumkan oleh Haji Zainuddin tadi, boleh mewujudkan produk sendiri. Contohnya seperti di Kolej Komuniti Jerantut yang dimaklumkan tadi, boleh buat paste tempoyak, boleh buat mi kuning, jenama sendiri. Jadi sangat menariklah kepada belia-belia yang berminat untuk menyertai kursus pembelajaran sepanjang hayat di kolej komuniti ini. Okey, jadi seterusnya kita kepada ahli panel ketiga, Encik Yus. Apakah langkah-langkah sewajarnya yang diambil oleh belia untuk mempersiapkan diri bagi mendepani norma baharu dalam mengikuti aktiviti pembelajaran sepanjang hayat? Okey, dipersilakan Encik Yus. Terima kasih banyak pada Encik Hafiz. Namanya pun norma baharu. Jadi belia-belia sebenarnya perlu mempersiapkan diri dengan tata cara dan juga kaedah untuk menyertai sesuatu program peningkatan kemahiran dan sebagainya dengan kaedah yang baru. Maka apa yang saya boleh senaraikan di sini ataupun yang boleh saya nasihatkan atau diberikan pandangan adalah yang pertamanya, belia wajar mendapatkan maklumat terkini mengenai SOP yang digunakan terutama yang berkaitan dengan aktiviti PMP secara bersemuka dan ataupun atas talian yang dikeluarkan oleh pihak institusi seperti Politeknik, Kolej Komuniti maupun Majlis Keselamatan Negara. Pihak institusi yang tuan-tuan dan puan-puan saudara-saudari berminat, kalau IKM ataupun mana-mana institusi kemahiran sekalipun, mereka ada SOP yang tersendiri yang digubal untuk selaras dengan apa yang dinasihatkan oleh MKN. Jadi saya cadangkan sebelum mohon kemudian bila dah dapat nak pergi, baca SOP, siapkan diri supaya pergi dalam keadaan menjadi tenaga, menjadi orang yang belajar dalam keadaan mematuhi SOP yang sepenuhnya. Itu yang pertama. Yang keduanya, ini khusus bagi mereka-mereka yang mungkin mengikuti kursus yang tidak melibatkan atas talian, maknanya kelas secara face to face bersemuka. Kena sesuaikan tabiat dengan norma baru dalam kelas. Kita boleh lihat berdasarkan arahan kerajaan, kelas-kelas adanya penjagaan sosial. Maka kalau dahulu kalau nak belajar tu mesti ada kawan sebelah supaya boleh disenggol-senggol, tak faham apa yang ditanya, boleh tengok-tengok dan sebagainya. Kali ini biasakan diri bahawa anda akan berada 1 meter jaraknya daripada rakan sebelah, depan, belakang, kiri, kanan. Jadi kekalkan fokus, itu yang paling penting. Serta biasakan memakai topi muka Sekiranya SOP itu mewajibkan anda memakai topi muka dalam kelas.
pakailah tutup muka tu, biasakan diri seselesa yang mungkin. Penjarakan sosial harus dijaga serta kebersihan diri, dan paling penting sekali bagi saya adalah hand sanitizer. Saya pun ada bawa hand sanitizer ni. Pastikan ini merupakan norma baru yang kita akan amalkan. Bawa sentiasa mesti ada dalam poket lah. Ya, sebab kita tak tahu kita sentuh kita pastikan tangan kita sentiasa bersih pada kuman dan sebagainya. Dan bagi mereka yang akan terlibat dengan PMP secara atas talian, boleh latih dirilah sekarang ya untuk mengambil nota secara atas talian. Ya, sebab kadang-kadang bila pensyarah dia buat video yang cukup canggih, cantik dan mengasyikkan, tuan-tuan lupa ambil nota. Cuma kelebihannya kita boleh backward balik, tengok balik apa yang tertinggal dan sebagainya. Jadi berlatihlah mulai sekarang untuk melihat video-video PMP ada seperti mana yang dikatakan oleh panel pertama dan kedua. Video-video itu juga ada diterbitkan di institusi seperti Politeknik dan Komuniti. YouTube yang pendidikan memang banyak ada di media sosial, boleh lihat dan belajar dan berlatih bagaimana mengambil nota supaya anda dapat memaksimumkan, yang pentingnya memaksimumkan data anda. Bila belajar online ni dilibatkan data. Jadi kalau kita belajar tak ambil nota, tak siapkan diri, tak melatih kemahiran mengambil nota atas talian ni, kita banyak rugi ilmu, rugi data dan sebagainya. Jadi itu antara cadangan saya kepada tuan-tuan saudara-saudari, apabila anda mengikuti pembelajaran hayat pasca COVID di mana ada norma baru, SOP baru, maka cara untuk belajar juga baru. Sesuaikan diri, lihat bagaimana SOP yang ada supaya anda boleh mengikuti dengan lebih aman, tenang dan juga bersedia. Terima kasih. Juga minta maaf, ada satu lagi yang mungkin saya ingin tambah. Okey, apabila kita mengikuti PSH, cabaran juga kita siapkan diri juga untuk bukan saja tumpu untuk belajar benda-benda teknikal sahaja. Kita juga boleh menumpukan ataupun melihat kepada program-program yang bersifat kerohanian ataupun keagamaan selain pada program-program kemahiran teknikal. Kerana kecakupan kedua-dua bidang itu, kerangkuman kedua-dua bidang itu akan melahirkan modal insan yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Dan itulah yang diperlukan oleh negara dan itulah yang perlu disahut oleh belia-belia di luar sana, supaya belia pasca COVID-19 akan lahirlah satu generasi yang bukan saja mantap pengetahuan teknikalnya tetapi juga subur dengan nilai-nilai murninya serta mempunyai sastra yang terpuji dan juga cerdas akal fikirannya. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Yusrizal. Jadi dalam kursus pembelajaran sepanjang hayat ni terdapat dua kategori lah. Ada kategori soft skill dan kategori hard skill. Yang mana kategori soft skill ni mungkin dari segi kerohanian, dari segi mungkin lebih kepada tidak dalam kemahiran yang seperti hard skill lah. Itu dia perbezaan dia. Dan juga dalam langkah-langkah yang perlu diambil yang seperti dimaklumkan oleh Encik Yusrizal tadi, kita perlu yang key point dia adalah kita perlu mengamalkan pembelajaran secara normal baharu lah. Normal baharu mengikut apa yang telah dikehendaki oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, jadi kita akan pergi ke soalan dari penonton ya. Soalan penonton. Soalan penonton, okey, Muhammad Farid bin Abdul Muhammad Sharif ya. Muhammad Farid. Okey, soalan dia, saya tiada SPM. Saya tiada SPM tetapi saya berminat untuk belajar pembelajaran sepanjang hayat. Jadi adakah sijil yang saya perolehi dalam menyertai pembelajaran sepanjang hayat ini boleh ditukar menjadi sijil yang boleh sambung diploma ataupun boleh menyambung pengajian menggunakan sijil tersebut. Contoh sijil pembaikan aircon. Okey, soalan ni saya rasa saya lebih sesuai tanyakan kepada Puan Wan Marina. Okey, dipersilakan Puan Wan Marina. Okey, terima kasih Cik Farid atas soalan itu. Terima kasih juga kerana berminat untuk menyertai kursus PSH di College Community. Untuk makluman, kursus di College Community ada kursus yang berstruktur dan tidak berstruktur. Untuk menyambung pembelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, College Community juga menawarkan PHH bermodul, iaitu ada dua jenis, iaitu
PSH bermodul berkredit dan PSH bermodul tanpa kredit, iaitu tidak perlu menjalani peperiksaan. Sehingga kini kita menawarkan 10 jenis PSH bermodul, yang mana apabila Cik Farid tamat kursus atau modul yang telah ditetapkan, akan dianugerahkan sijil, yang mana sijil ini boleh dikumpul dan akan diberi periktirafan. Okey. Dan telah ditetapkan juga kursus berdasarkan jam kredit yang telah ditetapkan dan akan dinilai untuk dikumpul dan dijadikan satu kredit yang boleh dikumpul dan diiktiraf. Okey. Buat masa ini tidak semua college community yang menawarkan PSH bermodul berkredit, tetapi Cik Farid boleh berhubung dengan unit PSH di JPPKK untuk mendapatkan maklumat lanjut. Okey. Dan untuk menyertai PSH bermodul ni tidak memerlukan lulus SPM, tetapi dia lepasan menengah. Okey. Dan dia punya tempoh pun bergantung kepada kursus atau modul yang diikuti, tempat kursus, waktu pun akan dibincangkan lah apabila Cik Farid berhubung dengan kita, dan kita akan bercerita tentang lebih lanjut lah apakah kursus yang akan diikuti tersebut. Okey, terima kasih. Okey, kita ambil lagi satu soalan daripada penonton live. Azri Alias daripada Senawang. Saya berminat untuk menyertai kursus pembahagian harta pusaka. Jadi di manakah kolej komuniti yang menawarkan kursus pembelajaran sepanjang hayat berkenaan dengan pembahagian harta pusaka? Jadi ini sesuai kita tanya pada Haji ataupun Puan Wan Marina? Okey, saya secara general saya akan maklum. Okey, yang mana kursus yang spesifik macam ini kita boleh tengok dekat laman web, laman sesawang Poly@CC, dan kita boleh type dekat situ kursus yang mana yang kita nyatakan tersebut. Okey, dan kita boleh pilihlah college community mana yang berdekatan. Okey. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sekiranya kursus yang ingin diikuti tidak tersenarai, boleh berhubung dengan college community yang berdekatan dengan individu yang ingin menyertai. Sekiranya individu tersebut ada secara berkumpulan, adalah lebih baik kita boleh menjalankan kursus tersebut berdasarkan permintaan komuniti. Itu lebih memudahkan dan lebih melancarkan pelaksanaan kursus. So sekiranya tuan yang bertanya tadi sudah ada kumpulan 10 atau 15, dan college community yang berhampiran boleh membuat pengurusan atau penyelesaian kursus yang diminati tersebut. Okey, terima kasih. Haji nak tambah sikit Haji Zainuddin? Sebagaimana saya memang begitulah. Kalau kadang-kadang ada kursus yang spesifik, di college community ini kita tak ada kursus yang spesifik dan kita pun tak ada kepakaran. Tapi untuk makluman lah, sebab saya bertugas di Politeknik Nilai, mungkin pihak yang bertanya itu duduk Senawang kan, boleh datang ke college community Politeknik Nilai, sebab di sini kita ada kursus Islamic Banking. Dan bukan kebetulan, memang kita ada seorang pensyarah yang ditauliahkan mengajar faraid. Dia faraid, memang dia ditauliahkan mengajar faraid, dan dia ditauliahkan oleh Majlis Agama Islam Melaka dan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Dia kompeten, memang seorang kompeten yang dia belajar sendiri dulu di USIM. Jadi mungkin kita boleh bincang di Politeknik, tapi kalau nak seorang-seorang buka kelas seorang-seorang tu memang kita tak boleh nak buka lah, tapi mungkin kita boleh cari grup melalui NGO dan sebagainya. Mungkin majlis dakwah boleh, majlis dakwah
boleh cadangkan kita bekerjasama dengan Politeknik dapat 10 peserta. Minimum 10 ya, Haji? Minimum 10. Hujung minggu boleh kita mungkin kita start dengan Negeri Sembilan dengan Melaka, dia orang boleh datang. Kita ada tenaga pengajar yang boleh mengajar, mungkin boleh datanglah berbincang dengan pihak unit latihan Politeknik Nilai. Terima kasih. Okey, terima kasih Haji. Dan soalan terakhir daripada penonton live kita, Waliuddin Alias daripada Johor Bahru. Saya berminat untuk menyertai kursus profesional, contoh seperti ACCA, adakah ianya ada di Politeknik atau College Community? Okey, saya cuba menjawab. Berkenaan dengan CJ Profesional, College Community adalah bukan satu badan yang memberi pengiktirafan profesional. Okey, CJ College Community adalah CJ untuk peningkatan kemahiran untuk yang khusus PSH. Cik Tuan boleh pergi menghubungi institusi yang memberi pengiktirafan CJ Profesional lah. Okey, maknanya College Community hanya menyediakan kursus kemahiran sahaja seperti masakan, pertukangan dan sebagainya, pembaikan dan sebagainya. Dan sekiranya dia berminat, dia boleh pergi ke institusi yang mentauliahkan ataupun memberikan CJ profesional tersebut ya. Cik Hafiz, boleh saya sambung sedikit? Ya, boleh. Silakan. Okey, berkaitan dengan kursus profesional di peringkat Politeknik, adanya beberapa politeknik yang menawarkan kursus-kursus profesional berdasarkan bidang-bidang tertentu ya. Saya boleh ambil salah satu contoh adalah kursus profesional halal eksekutif yang ditawarkan oleh politeknik seperti Politeknik Tunku Syed Sirajuddin, Politeknik Merlimau Melaka, di mana mereka memang melatih ataupun mereka merupakan politeknik yang tersenarai. Actually sebenarnya ada 5 politeknik yang merupakan ahli kepada halal professional board yang diberikan pengiktirafan oleh JAKIM untuk mengelolakan atau menganjurkan kursus halal eksekutif profesional, kursus profesional halal eksekutif, minta maaf. Dan kalau tuan berminat untuk arah itu, boleh pergi hubungi politeknik yang saya sebutkan tadi. Maknanya kat situ seperti mana saya nyatakan tadi pada merujuk pada soalan pertama, cabarannya adalah untuk melihat atau mencari maklumat yang institusi mana yang menawarkan kursus yang sesuai dengan jiwa, kehendak dan keperluan kita. Jadi ingin saya maklumkan jika tuan-tuan berminat tentang untuk menjadi tenaga halal eksekutif di pasaran industri halal negara, di peringkat politeknik kita ada centernya ataupun pusat latihan halal eksekutif yang diterapkan oleh JAKIM, boleh hubungilah. Yang seingat saya sekarang ni kita ada 5 yang boleh saya sebut ni adalah Politeknik Tunku Syed Sirajuddin dan juga Politeknik Merlimau Melaka. Terima kasih. Okey, maknanya mungkin politeknik dia ada berkolaborasi untuk mengeluarkan CJ profesional yang contoh macam CJ Persija halal ni, mungkin dia berkolaborasi dengan JAKIM ya, dengan JAKIM. Yeah. Jadi peserta contoh belia yang berminat untuk dapatkan CJ profesional halal ni, dia terus ke politeknik yang menawarkan CJ profesional tersebut, betul eh? Ya, cuba dapatkan syarat-syarat untuk menyertai program tersebut dan insya-Allah kita akan mungkin saya percaya pihak politeknik akan membantu melihat bagaimana menangani hasrat untuk mengikuti program-program profesional yang tertentu ini. Itu sajalah. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya terima kasih kita ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita pada hari ini kerana sudi bersama-sama dalam webinar dialog belia kita pada pagi ini dan menyuarakan pendapat masing-masing. Banyak maklumat, banyak informasi, banyak maklumat terbaru yang terkini kita dapat ketahuilah yang berkaitan dengan khusus pembelajaran sepanjang hayat bagi mendepani ataupun dalam menghadapi cabaran pasca pemulihan COVID-19 ini. Moga apa yang kita dapat pada hari ini dapat memberikan sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita. Jadi sebelum kita pergi kepada penutup, saya nak
rumusan yang diberikan oleh setiap ahli panel, kalau boleh kita bagi masa dalam 2 atau 3 minit saja. Kita bermula daripada Puan Wan Marina, dipersilakan sedikit rumusan. Tuan Moderator. Okey, seperti mana yang saya telah maklum di awal tadi, Kolej Komuniti dan juga Politeknik adalah institusi di bawah KPT yang menawarkan khusus PHH sama ada secara fizikal iaitu face to face ataupun secara online kepada yang berminat untuk meningkatkan kemahiran dalam untuk membantu meluaskan peluang pekerjaan atau meningkatkan kemahiran-kemahiran yang sedia ada, bolehlah berkunjung di kolej komuniti atau politeknik yang berdekatan. Ini kerana dengan menyertai kursus-kursus yang ditawarkan ini, dia dapat membantu meningkatkan kemahiran dan pengetahuan komuniti dalam berbagai bidang yang boleh menjana pendapatan, dapat meningkatkan taraf sosio-ekonomi melalui penjanaan pendapatan setelah dibekalkan dengan kemahiran dan pengetahuan, dapat juga sijil PHH bermodul yang melayakkan individu melanjutkan pengajian melalui laluan akreditasi pengalaman pembelajaran berdasarkan pengalaman terdahulu iaitu APL, dapat menyebar luas peluang pendidikan melalui PHH, kursus-kursus yang telah ditawarkan oleh kolej komuniti dan politeknik, dan juga menyertai kursus PHH ini merupakan dapat membudayakan PHH kepada komuniti dan memelihatkan PHH mampu menjadi salah satu kaedah untuk meningkatkan kerjaya dan sosioekonomi keluarga dan individu tersebut. Oleh itu, sekiranya ada yang berminat, bolehlah berkunjung di mana-mana institusi yang berdekatan sama ada politeknik dan kolej komuniti ataupun melawat laman sesawan kita www.mypolicc.edu.my atau melalui mana-mana sosial media, Facebook, Instagram, kolej komuniti dan politeknik, atau berhubung terus dengan pengurusan kolej komuniti dan politeknik yang berdekatan. Itu saja dari saya. Okay, terima kasih Puan Wan Marina. Okay, sedikit rumusan Haji Zainuddin. Okay, terima kasih Cik Hafiz dan semua ahli panel. Walaupun hari ini kita bercakap pasal pembelajaran sepanjang hayat, tapi saya nak buka sikit lah sebenarnya untuk belia-belia di luar sana, peluang belajar masih lagi terbuka. Terutamanya bagi mereka-mereka yang keputusan tidak berapa elok, bukan tak pandai tapi keputusan tak apa elok. Sebenarnya kolej komuniti menawarkan kemasukan ke kolej komuniti sangat minima dengan kursus sijil. Dia hanya dengan lulus bahasa Melayu, lulus sejarah dan ada sijil SPM, layak memasuki kolej komuniti selama 2 tahun dalam kursus sijil. Nanti kita bukalah pada belia-belia di sana, jangan kecewa dengan putusan SPM anda boleh masuk dan tak ada had umur. Saya pernah berjumpa seorang student kolej komuniti berumur 46 tahun. Seorang suri rumah belajar jahitan tapi dia masuk kursus penuh masa. Dan di samping kursus-kursus pendek yang kita sebut tadilah, kursus-kursus sepanjang hayat seperti yang kita sebut yang ada di kolej komuniti dan di politeknik, mohonlah sebar-sebarkan rakaman ini dalam YouTube ini kepada rakan-rakan kita ataupun terus berhubung dengan kolej komuniti dan politeknik untuk mengikuti kursus-kursus sepenuh masa atau kursus-kursus pendek di politeknik dan kolej komuniti, bukan hanya di poli dan kolej, dan itu untuk latihan lain yang ada dalam bidang TVET, terutamanya selepas kita keluar daripada pasca COVID. Dan akhirnya saya nak mengingatkan kita bahawa sebenarnya belajar ini adalah moto pembelajaran kita ialah dalam PSA ialah belajar tanpa henti. Belajar tanpa henti. Sebab itulah kita pernah dengar may yuridullahu khairan yufaqqihu fiddin. Barang siapa yang hendakkan kebaikan oleh Allah, dia memahamkan kita tentang agama. Wa man arada dunya fa alaihi bi ilmi wa man arada akhirata fa alaihi bi ilmi wa man aradahuma fa alaihi bi ilmi. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Haji Zainuddin atas rumusan, dan rumusan yang terakhir daripada ahli panel kita yang ketiga, dipersilakan Cik Yus.
Terima kasih banyak Encik Hafiz selaku moderator. Saudara-saudara sekalian belia-belia di luar sana, sedarlah bahawa kita sebenarnya amat bertuah kerana lahir dan tinggal di negara Malaysia, di mana negara ini adalah negara yang sayangkan rakyatnya. Kita lihat bahawa isu berkaitan dengan pembelajaran penjahat ini merupakan satu isu yang dititik beratkan oleh negara kita. Jadi belia ambillah peluang untuk menambah dan meningkatkan kemahiran diri masing-masing, dan juga tingkatkanlah kemahiran dan ilmu bagi menjadi manusia yang lebih baik daripada semalam. Jangan seperti mana yang disebut oleh panel kedua tadi, pembelajaran penjahat ini berarti kita belajar bila-bila masa. Dia tidak ada end time, belajarlah ikut minat yang dikendaki, kerana apabila kita belajar benda yang kita mahu, kita belajar benda yang kita minat, insya-Allah kita akan jadi pakar tanpa kita sedar. Terima kasih juga kepada pihak Rusia atas dialog yang begitu baik ini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Encik Yus. Jadi nampaknya masa amat mencemburui kita. Jadi saya simpulkan segala rumusan yang telah diberikan oleh ahli panel kita. Yang mana kalau kita tengok PSH ni adalah kombinasi proses pembelajaran secara berterusan lah, yang untuk menghasilkan perubahan berterusan kepada seseorang, dan peranan politeknik dan kolej komuniti sebagai institusi yang menyediakan pendidikan dan latihan kemahiran tu dapat dilihat berjaya memudayakan pelaksanaan PSH melalui penawaran kursus kemahiran oleh politeknik dan kolej komuniti, dan dapat melahirkan modal insan berkemahiran dan berpengetahuan kepada belia di Malaysia. Justru dalam era pasca pemulihan COVID-19 ini, kita lihat para belia hendaklah harus bersiap sedia bagi menghadapi segala cabaran yang ada sekarang ini. Baiklah, sebelum saya mengundur diri dan ahli panel, terimalah serangkap pantun daripada saya. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusun maaf dipinta. Dari HQ ke institusi, singgah sebentar di Bukit Tinggi. Selesai sudah bicara pagi ini, di lain masa berjumpa lagi. Salam hormat, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Okey, tutup.